Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudara pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya saya minta maaf terlewat. Saya telah rekod jangan lewat, tapi tadi saya macam ambil keputusan tak mau datang sebab saya rasa demam tak baik dan rasa tak larat nak cakap. Ada dua perkara yang berlaku. Yang pertamanya, pihak yang menguruskan program saya, dia tersilap. Dia sangka bulan 5 pada bulan 4. Jadi sepatutnya malam ni saya ada di seberang Takir, Terengganu, dan tiket pun telah diberi. Tapi oleh kerana saya ada alasan yang kuat, sebab pagi tadi saya demam sungguh demam, macam-macam ubat dah cuba. Alhamdulillah tadi pergi mana peluh sikit, dan kemudian saya rasa tak apalah, cuba datang. Dan saya bagi tahu kepada pihak penganjur untuk saya nak cakap sikit dan buka sesi soal jawab yang sebakinya, supaya tuan-tuan bagi ruang saya rehat sikit. Tajuk yang disebut ialah mencari dua Umar. Saya pun tak tahu tajuk mencari dua Umar. Mula-mula dia kata antara dua Umar. Saya kata kalau antara, dia bermaksud ada perbezaan antara keduanya. Tetapi di dalam sebahagian riwayat Nabi menyebut bi ahadi Umarain, salah satu daripada dua Umar. Satunya Amr bin Hisham, kemudian Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ialah Abu Jahal, dia Amr, dan Umar bin Khattab ialah Umar. Tapi barangkali yang pengajar maksudkan dua Umar ini ialah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Di dalam sejarah Islam, apabila Nabi SAW wafat, Ahli Sunnah percaya tidak seperti Syiah. Ahli Sunnah percaya bahawasanya Nabi menyerahkan urusan kepada syura. Nabi tak kata kena lantik anak pinak dia kena jadi pemimpin. Nabi tak kata. Manusia tidak dilantik berdasarkan kepada keturunan. Amalan melantik orang berdasarkan keturunan, daripada turun-temurun dia menjadi pemimpin kerana bapa dia turun ke anak dia. Sebenarnya bukan kepercayaan Ahli Sunnah. Ia ada dalam Syiah tapi tak ada dalam Ahli Sunnah. Quran menyebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak. Dia tak kata berikan amanah kepada fulan ataupun fulan. Dia kata layak. Layak ni kena berdasarkan kepada kerja yang kita nak bagi. Layak nak jadi tentera tak sama dengan layak nak jadi guru. Layak nak jadi wakil rakyat tak sama dengan layak nak jadi kerja-kerja lain, kontraktor dan seumpamanya. Maka bagi orang yang layak. Tapi dalam konteks pemerintahan, Allah menyebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak,
Dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Kelayakan yang membolehkan seseorang itu berhukum di kalangan manusia dengan hukuman yang adil. Innallaha na'imma ya'idhukum bi innallaha kana sami'an basira. Allah Ta'ala memberi kurnia dengan dia bagi nasihat kat kita, bagi ingat kat kita hal ini. Dan Allah Ta'ala sami'an basira, mendengar lagi maha melihat. Setelah Allah kata ayat ni, setelah Allah perintahkan kita, pemerintahkan rakyat supaya berikan kuasa ataupun berikan amanah kepimpinan kepada yang layak, barulah Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini datang selepas ayat tadi. Biasanya TV, soal khabar, dia baca hak ni je, dia tak baca yang 10 tu. Dia kena baca dua-dua baru cantik. Yang pertama, dia kena baca Allah menyuruh kita berikan amanah kepada yang layak. Kemudian yang layak berhukum di kalangan manusia, bukan di kalangan orang Islam saja, bukan di kalangan orang Arab saja, bukan di kalangan orang Melayu saja. Tapi hakamtum bainan nas, kamu berhukum di kalangan manusia. Antahkumu bil adl, kamu hukum dengan cara yang adil. Setelah Allah perintahkan yang ini, Allah marikan arahannya. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Dia kata taat Allah, taat Rasul, dia tak kata dan taat ulil amri di kalangan kamu. Dan ulil amri di kalangan kamu. Bagi perkataan ulil amri tidak ada lagi ati'u. Maksudnya ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tak ada ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amri minkum. Ati' yang ketiga tak ada. Sebab taat Allah Rasul, no question, tak ada persoalan. You have to obey Allah and obey Rasul. Kita mesti taat Allah, taat Rasul sentiasa. Tapi taat kepada ulil amri berkait dengan taat Allah dan Rasul. Inilah kerangka pemikiran politik di dalam Islam. Berikan amanah kepada yang layak. Untuk berikan amanah kepada yang layak, yang layak ni siapa? Yang layak ni jadi persoalan. Quran menyebut mudah tentang kelayakan. Quran kata apabila diceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, seorang perempuan sebut kepada bapa dia. Sebahagian kata Nabi Syuaib, tapi tidak ada bukti. Menyebut inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik kamu ambil bertugas ialah orang yang kuat dan yang amanah. Dalam pengurusan politik Islam, dua je. Kita nak orang yang kuat dan amanah. Kita nak qawiyun aminun. Kita nak orang yang kuat dan amanah. Kuat bermaksud dia boleh buat, dia mampu melaksanakan, mampu buat kerja hak nak bagi tu. Tak kira lah, kena tengoklah kerja apa. Kemudian amanah, maksud dia takut Allah Ta'ala terhadap kerja yang diberi. Jadi cikgu, umpamanya kita kena pilih qawiyul amin. Maksudnya dia mampu mengajar, hak tu qawi, kuat. Amin, dia takut, dia tak penting kelas. Jadi pemerintah pun macam tu. Jika sekiranya dia ada kemahiran tapi dia tak ada amanah, dia tipu rakyat. Tapi kalau dia ada amanah tapi dia tak ada kemahiran, nanti dia tak dapat uruskan negara, dia ditipu oleh orang. Siapakah orang yang layak? Siapakah orang yang layak? Orang yang layak? Al-Quran sebut umum. Setengah kita mungkin fikir kalau dia tu ustaz, dia yang layak.
Sebab tu ramai orang fikir nak calon ustaz. Saya kata bukan calon ustaz, calon orang yang layak. Sekalipun dia bukan ustaz. Sahabat yang Nabi sayang antaranya Abu Dzar. Nabi sayang Abu Dzar. Abu Dzar hebat. Abu Dzar, dia daripada suku Ghifar. Hari dia masuk Islam cara sembunyi, dia pergi, dia jumpa Nabi diam-diam masuk Islam. Masa tu Nabi dia bawah tekanan. Dia pergi ke Masjidil Haram, dia isytiharkan dia Islam. Quraisy pukul dia sampai rebah. Sehinggalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kata kat orang Quraisy. Al-Abbas pun tak masuk Islam lagi masa tu. Dia kata, wahai Quraisy, hampa cari penyakit. Ni daripada suku Ghifar, hampa berdagang, hampa lalu kat kawasan dia. Mati dia ni, hampa lalu dia pun rompak hampa. Pasal dia Arab, dia ada asabiyah. Jangan pukul orang dah. Berani dah. Tapi Abu Dzar, bila dia nak minta jawatan, Nabi tak bagi. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yaumil qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, engkau dhaif dan jawatan ini amanah, dan dia pada hari akhirat kelak merupakan kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alayh. Melainkan orang yang mengambilnya dengan haknya, dengan tunaikan tanggungjawabnya. Abu Dzar iman kuat, tapi dhaif apa? Dhaif politik. Ada orang mungkin jadi imam di masjid bagus, berceramah agama bagus, tapi bila nak urus tak boleh. Dia tak boleh jadi ahli politik. Amanah. Para ulama bincang, jika sekiranya kita ada dua, satu orang amanah tapi kurang berkemampuan, seorang berkemampuan, kurang amanah, kita nak pilih hak mana? Kata para ulama as-siyasatus syar'iyyah, kita pilih orang yang paling dekat, yang paling mampu nak tunaikan tanggungjawab yang nak diberi. Nak tengok dia bagi jawatan apa. Umpamanya, dalam bidang ketenteraan, kita lantik tentera, orang yang tangkas di medan perang. Sekalipun mungkin kadang-kadang dia ni kurang warak sikit, tapi dia panglima yang hebat, kita kena lantik dia. Kalau ada dua calon, satu panglima yang tangkas kuat di medan tapi kurang warak, seorang lagi yang warak tapi tak berapa kuat, jangan lantik yang tak warak lah. Duk pi masya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah, orang panjung lah. Dia tak boleh. Sebab tu Nabi SAW, walaupun Khalid Al-Walid baru masuk Islam, Nabi lantik dia jadi panglima. Nabi lantik Khalid jadi panglima, walaupun Khalid buat beberapa kesalahan yang Nabi tak suka. Antaranya, dia bunuh tawanan perang. Nabi angkat tangan, orang ramai tengok. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, aku berlindung denganmu, berlepas diri kepadamu dengan apa yang Khalid buat, pergi bunuh tawanan perang. Tapi Nabi tak pecat Khalid. Sebab apa? Hak mana Khalid mampu tu orang lain tak boleh buat. Tak medan perang orang lain tak boleh pergi, dia orang boleh. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila Umar naik, Umar pecat Khalid. Umar ni sebab dia sayang kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar, dia sangat touching dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah salah seorang yang dijamin syurga, sahabat Nabi. Umar sayang Abu Ubaidah. Memang dalam banyak riwayat dia sayang ke Abu Ubaidah, orang saleh. Naik Umar dia hantar surat, Khalid duduk di medan perang. Dia kata, wahai Khalid, aku pecat kau dan aku lantik Abu Ubaidah. Tuan-tuan, zaman dulu straight to the point. Tak ada. Dengan ini pihak saya mengucapkan terima kasih banyak di atas sumbangan yang selama diberikan. Maka pihak kerajaan juga amat
Omar tak ada masa yang tu. Omar begitu aku pecah Abu Ubaidah. Khalid ambil surat, pegang, sebab perang tu ulang berlaku. Dia tak mau kacau perang. Bila perang habis, tak selesai satu peringkat, dia panggil semua. Dia kata Umar bin Khattab naik menjadi Amirul Mukminin ganti Abu Bakar. Dia telah pecat aku dan dia telah lantik Abu Ubaidah. Sekarang aku adalah salah seorang daripada tentera seperti kamu juga, dan panglima kamu Abu Ubaidah. Dan Khalid ada sebut kata-kata yang terkenal. Khalid kata, ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. So tak ada masalah, duduk bawah pun okey. Kita tak lihat. Sebab dia orang perang lillahi ta'ala. Memang bukan kata perang syok-syok nak pergi sapu projek ke apa, tak ada. Memang lillahi ta'ala, berjihad. Dan kena turun lah. Tapi akhirnya Umar bin Khattab pada akhir-akhir, apabila dia tengok Khalid Al-Walid berjaya buat beberapa benda, antara benda yang Khalid buat, apabila tentera Islam tak boleh buka beberapa kota, Khalid dia pergi dengan geng dia. Dia masuk ke dalam kota, tengah dia duduk mabuk apa, dia tempit Allahu Akbar kuat-kuat. Dia menyebabkan orang sangka bahawasanya tentera Islam dah masuk dalam kota, iaitu di Dimashq, di Damsyik. Sebab tu tuan-tuan tengok masjid Damsyik, dia separuh dia gereja, separuh dia masjid Asad. Sebab bila tentera Islam tak boleh, Khalid dia masuk dengan kawan-kawan dia. Ketika mereka tak mau buat perjanjian damai duk perang, bila Khalid masuk dengan grup dia, ni Umar tak suruh. Umar kata, Khalid Al-Walid ta'ammara nafsa. Khalid lantik dia jadi pemimpin sendiri. Dia tengok semua orang buat tak boleh, aku try. Dia masa tu tak jadi orang atas dah. Dia masuk. Bila dia masuk dan dia takbir dan dia gempur daripada dalam, pihak Kristian terkejut. Pihak Kristian sangka bahawasanya tentera Islam dah mula masuk menguasai. Mereka sangka tak ada, kubu mereka tak tembus. Lalu mereka mula setuju untuk buat perjanjian damai dengan Abu Ubaidah. Pihak Islam pun terkejut, mula tak mau. Rupanya mereka tengok tentera Islam, dan pihak Islam Abu Ubaidah pun tak tahu yang Khalid masuk belah sana. Dan akhirnya mereka bila buat perjanjian damai, Khalid kena berhenti, tak boleh teruskan operasi. Islam damai-damai lah. Islam dia patuh pada perjanjian. Khalid dah tak boleh, kena stop. Perjanjian damai dah sign. Sebab tu separuh kekal gereja, separuh jadi masjid. Sebab Khalid, kata Umar, rahimallahu Abu Bakrin, kana a'lamu birijal minni. Allah Ta'ala rahmat Abu Bakar, dia lebih tahu tentang tokoh lebih daripada aku. Khalid Al-Walid. Khalid, kalau kita tengok hadis, baca tak? Mana riwayat Khalid? Tak ada. Fatwa-fatwa agama tak ada Khalid. Dia kira perang lah. Yang tu bidang dia. Dan Nabi lantik dia, Umar lantik dia. Sebab itu kemahiran dia. Orang komplain tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar lantik dia, Abu Bakar lantik dia. Sebab kemahiran dia. Masa Umar pergi ke Syam, Muawiyah dia gubernur di Syam. Umar dengar Muawiyah ni apa, sekretari ada, apa ada. Umar dia tak suka. Umar bin Khattab dia tak mau. Dia antara yang terkenal pemerintahan Umar ni,
Gubernur tak boleh ada pintu rumah. Kacau. Dia ada lansir. Dia ada lansir. Sebab yalah zaman tu aman. Dia tak mau orang mai cari gubernur, tak ada. Nak cari tak ada, tak boleh. Jadi anytime orang panggil gubernur dah. Mesti dengar lah. Itu polisi Umar. Sebab tu ramai isteri-isteri tak suka kalau suami mereka dilantik jadi gubernur, jadi pemimpin oleh zaman Umar. Tapi tak sama dengan isteri zaman lah. Isteri zaman lah pula bagi bini jadi ya. Suami jadi. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia Muawiyah bin Abi Sufyan, bila dia dengar Muawiyah bin Abi Sufyan ada bodyguard, ada apa, dia tak suka. Sebab tu bila dia pergi ke Syam, dia sampai, dia turun, dia sampai, Muawiyah sambut dia, Muawiyah gubernur. Gubernur ni maksud amir lah. Amir ni maksud kita nak kata menteri besar negeri tu lah dalam politik Malaysia. Dan zaman tu maksudnya ketua negeri lah, ketua menteri negeri. Sampai Umar bin Khattab buat tak tahu. Abdul Rahman bin Auf satu orang yang sentiasa iring Umar bin Khattab. Umar buat tak tahu, Muawiyah ikut dia. Ni menteri ni. Orang rakyat duk tengok. Umar buat tak tahu. Bila khalifah main ni kira macam Perdana Menteri main lah. Masa tu bukan besar Malaysia, wilayah Islam 1/3 dunia. Bila sampai Muawiyah ikut, Umar buat tak tahu. Umar naik kuda dia. Abdul Rahman bin Auf kesian pasal Muawiyah gemuk. Kata Abdul Rahman bin Auf, "At'amta ar-rajul ya Amirul Mukminin." Hang bagi dia letih, wahai Amirul Mukminin. Kesian kat menteri kita. Umar turun ambil batu, baling dia punya menteri. Muawiyah kata, "Apa salah aku, wahai Amirul Mukminin?" Dia kata, "Aku dengar kata dengan bodyguard lah apa semua ni." Betul ya? Dia kata, "Di Syam ni, wahai Amirul Mukminin, pihak musuh sentiasa cari jalan nak bunuh pemimpin. Jadi aku lantik orang seorang lagi supaya dia dapat sembang dulu dengan sekretari aku. Dia mau apa, baru dia boleh main sembang aku. Kalau tidak, dia ambil kesempatan bunuh pemimpin." Umar kata, "Muawiyah, hang ni aku tanya apa pun ada jawapan." Umar marah, tak apa setuju. Tetapi Umar tak pecat dia. Saya nak cerita tak pecat. Sebab kemampuan menguruskan wilayah Syam, orang lain tak boleh buat, Muawiyah boleh buat. Amr bin As bila dia masuk Islam, dia baru masuk Islam, Nabi lantik dia pergi jadi di Oman. Padahal mereka dulu rekod lawan Islam, tapi Nabi lantik. Sebab berkemampuan. Nabi kata, "An-nasu kama'adin, kama'adinuz zahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqah." Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata manusia ini bagaikan galian. Macam mana galian emas dan perak. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga masa Islam dengan syarat dia faham. Masa jahiliyah dia terpilih. Emas tu, emas dengan perak tu, duduk dalam selut, duduk dalam pasir. Orang buang pasir, orang buang batu, orang ambil emas. Nabi kata manusia macam tu lah. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga masa Islam. Jadi kalau emas ni main duduk di kedai, lagi orang mau. Tara duduk dalam pasir lumpuk pun orang cari. Nanti bukan pula duduk di kedai elok-elok. Manusia pun macam tu. Orang yang macam Umar bin Khattab, bila duduk dulu dalam dulu masa dia duduk dalam jahiliyah, orang kira bersandar kat dia, cengih dia, hebat dia tu, orang kira gerun. Bila mai ke dalam Islam, Islam taklah bagi dia jadi pengecut. Ni Islam.
Semua orang yang masuk dalam Islam, Nabi tak berubah buang perangai mereka semuanya, melainkan perangai yang tak bagus ya. Hak cakap lembut boleh cakap lembut terus, hak cengeng pun boleh cengeng, tapi kena-kena pada tempat. Hak suka berpuisi macam Hasan bin Sabit, boleh terus berpuisi. Nabi tak kata tak salah masuk Islam ngaji Quran lah, terus ada syair-syair apa, Quran elok pada syair. Nabi tak kata. Bahkan Nabi suruh Hasan bersyair. Inilah agama, dan inilah kerangka fikir agama. Bila nak cari orang yang layak. Layak tu berdasarkan kerja yang kita nak bagi. Layak untuk wakil rakyat teluk ayat tawak tak sama kot dengan wakil rakyat mentampuh. Saya mentampuh. Jadi apa benda yang kita perlukan satu tempat tu, maka kita kena lihat pada perkara yang seperti itu. Dua tokoh besar, saya bukan nak pasal masa saya nak buka ruang tu tuan-tuan, saya tak apa nak cakap. Dua Umar, satu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab kita tak Abu Bakar Siddiq. Dalam Islam ni semua pemimpin naik, dia cakap benda sama. Naik Umar bin Khattab, dia kata naik Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kata pada orang ramai, ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni wa in asaitu Allah wa rasulahu fala tuti'uni. Panjang cakap dia tapi saya ringkaskan. Wahai manusia, aku dilantik jadi pemimpin kamu, tapi aku bukan yang the best. Dia humble lah. Dia tak kata kitalah yang terbaik. Dia tak kata. Dia humble. Dia kata, padahal tu Abu Bakar Siddiq. Tak ada orang lah lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq. Tak ada di kalangan umat ni ditimbang iman siapa pun tak sama dengan iman Abu Bakar. Saleh Abu Bakar ni. Tuan-tuan tahu dia naik-naik memerintah susah dah. Masa tu bukan ada lagi dalam Islam. Bukan ada. Nabi tak apalah, dia Nabi dan dia Nabi dan dia pemerintah. Jadi orang taat pada dia tu dua. Satu taat pada Nabi. Abu Bakar ni Nabi, dia bukan Nabi, dia pemerintah saja. Jadi geng nak lawan pun ada lah. Nabi orang tak lawan, dia Nabi. Jadi dia naik merintah, hari pertama dia memerintah tu, Abu Bakar, Umar jumpa dia pergi kat pasar, bawa barang tu pergi berniaga. Umar kata, Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, buat apa ni? Dia kata, nak kena berniaga lah, aku pun manusia nak makan juga. Dia kata, jangan. Kacau kalau hang nak main berniaga sini, macam siapa nak urus negara? Dia kata, balik mana boleh, keluarga aku nak makan. Tak apa, hang balik, aku mesyuarat. Panggil orang Islam mesyuarat, berapa banyak nak kena bagi kan. Jadi sebab tu mereka bagi separuh kambing ke dia sehari, nak bagi makan. Tu gaji khalifah. Abu Bakar merintah Sa'ad 2 tahun lebih, dia tak nak. Naik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bila naik memerintah, slogan dia sama. Tuan-tuan tengok Abu Bakar kata apa? Kalau aku tak, Abu Bakar dia, kalau aku taat Allah dan Rasul, taat aku. Kalau aku derhaka Allah dan Rasul, jangan taat. Tu Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan, bukan cikgu bakar kampung kita. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Dia kata, kalau aku taat Allah dan Rasul, ikutku. Kalau aku derhaka, jangan. Dia tak kata naik ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kenal saya siapa? Saya ni Abu Bakar Siddiq. Nabi puji tak kira dah saya ni. Ahli syurga Nabi kata. Jadi kalau saya buat apa-apa, tuan-tuan susah duk komplain lah. Tuan-tuan ingatlah sikit diri tuan-tuan siapa, saya siapa. Dia tak kata tuan-tuan benda tu. Kita je menyengit belakang. Sebahagian termasuklah orang agama ustaz tu. Saya ustaz sebab nak komplain saya. Abu Bakar kata dia boleh komplain. Hal lebih daripada Abu Bakar. Naik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar naik pun sama. Kata Sayyidina Umar, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku menyeleweng, betulkan aku. Umar tak kata, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, "Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar." Jika Umar lalu satu lorong, setan lalu lorong lain. Itulah aku. Jadi hampa ni jangan jadi setan lah. Kalau hampa nak belak, dia tak kata yang tu. Dia bagi hak kepada rakyat semua. Kalau tengok aku salah, tolong perbetul. Ini makna kepada pentadbiran Islam. Adanya accountability, adanya kebertanggungjawaban, di mana pemerintah bersedia untuk dipersoalkan oleh rakyat. Hanya pemerintah, ulama-ulama yang mengampu saja boleh kata kita tak boleh persoal apa yang pemerintah buat tak baik. Tak kata. Semua rakyat diberi ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Merangkumi semua. Wilayah Islam besar, tuan-tuan. Sayyidina Umar sebab tu saya kata dalam Islam ni Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk semua pemerintah berucap ayuhan nas, Assalamualaikum. Orang berucap. Tak ada lah pemerintah cakap lu Assalamualaikum dan salam satu Madinah. Tak ada lah. Kau senang bukan. Kita ni salam ni nak merangkum. Siapa dia buat tu tau? Kadang-kadang bukan watas kat ni, bawah tu lebih kat. Dia tu dia galak. Okey. Umar bin Khattab 10 tahun dia memerintah, the best. Orang tulis tesis tentang kerajaan dia. Hebat tuan-tuan, pentadbiran Umar bin Khattab. Terkenal sebagai seorang yang saleh. Allah uji Umar, berlaku Ramadah pada zaman dia. Tahun Ramad ni debu. Kering kontang Madinah. Rakyat tak ada makan. Orang Badui semua main kumpul di Madinah. Makanan tak ada. Sahabat kata, kami tengok Umar sampai naik kuning, dia tak makan. Dia tak akan makan sehingga pastikan semua rakyat makan. Bila kerajaan sembelih unta untuk diberi pada rakyat jelata, unta lah, semua orang dapat lah, macam dengan beri. Bagi unta, orang cedok untuk Umar bin Khattab, bahagian yang elok lah hati. Dia khalifah. Bila Umar kata ambil benar, dia kata tu unta kita sembelih, kerajaan bagi semua. Umar pun dia susah juga. Umar kata alangkah buruknya aku sebagai pemerintah jika rakyat makan benda yang lebih, aku makan yang elok dan aku tinggalkan bahagian tak elok pada rakyat. Itu khalifah lah. Sebab tu khalifah. Gelaran Amirul Mukminin mula pada zaman Umar. Dulu orang panggil Kak Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Orang panggil Kak Umar Khalifati Rasulullah. Khalifah kepada Khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah tu Abu Bakar, Umar tu Khalifah Rasulullah. Umar kata panjang. Besok kalau main lepas aku main panjang Khalifah. Kamu berapa? Satu hari Amr bin As mai, ada orang nak jumpa Amirul Mukminin Umar. Dia masuk dia kata, "Ya Amirul Mukminin." Umar terdiam. Siapa panggil? Dia kata dia orang luar panggil, aku ikut. Umar kata ini satu panggilan yang bagus. Aku amir, aku pemerintah. Kamu semua orang mukminin. Maka bermulalah daripada zaman itu
dipanggil pemimpin Islam dengan Amirul Mukminin. Sebab tu kita tak kata Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq. Pasal zaman tu tak mula lagi. Dia mula kemudian. Saya nak buka sisi dia soal jawab tu. Ada satu lagi khalifah yang nama Umar juga, ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni dia sebenarnya ada kaitan dengan Umar bin Khattab di sudut keturunan. Tuan-tuan tahu Umar bin Khattab pada malam dia pergi berjalan tengok ayat dah. Khalifah tuan-tuan jangan ingat Madinah kecil ya, memang Madinah kecil. Tapi negara Islam besar ketika tu. Di Iraq, di Basrah, ni kerajaan-kerajaan yang ada ni dia pemerintah sikit dia, kerajaan-kerajaan Arab ni. Umar kerja di Jazirah Arab, Saudi semua. Basrah, di Iraq, di Syam, di Syria perang, semua tu di bawah Amirul Mukminin Umar. Cuma dia punya center dia punya masa zaman Ali dia pindah ke Kufah. Center Umar dia di Madinah. Jadi malam-malam dia berjalan, dia tengok ayat. Macam wakil ayat kita duk berjalan lah ni. Lah ni berjalan, lepas ni hilang lah. Nah, ni minta pi apa pun janji bagi belakang. Dia berjalan. Bila dia berjalan, tuan-tuan Umar kadang-kadang dia servis ayat. Dia pernah berjalan. Satu hari dia tengok ada orang bubuh khemah. Ada apa? Isteri dia nak lahir anak. Umar tengok lelaki ni, dia kata ada siapa dalam khemah? Dia kata kau jangan nak masuk campur di urusan orang. Lelaki tu marah kat dia. Dia tak tahu apa nama Umar bin Khattab. Yalah Umar pun tak pernah masuk TV3. Kalau ada kan tak dapat masuk. Jadi Umar bin Khattab dia kata ada anak lahir. Dia kata kau jangan masuk campur. Arab dia cemburu. Bubuh biaya. Kata nak dalam masa Umar balik pergi jumpa isteri dia Ummu Kalthum. Maka kata pada isteri dia, hal anti ila khairin saqahu Allahu ilaiki. Adakah kau mau satu kebaikan yang Tuhan bawa pada engkau? Saya selalu selama saya sebut kataan ni, saya seronok kataan. Anti ila khairin saqallahu ilaiki. Adakah kau mau satu kebaikan yang Tuhan bawa pada engkau? Kadang-kadang kebaikan ada tapi Tuhan tak takdirkan bawa mai kat kita. Kadang-kadang ada orang mai minta tolong kita miskin. Dia memang miskin tu. Dia mai kita, saya ni susah apa semua. Sebenarnya Allah bawa kebaikan bagi kita, so kita tolong dia. Kalau kita ada, kita tolonglah. Tengoklah benda apa yang dia minta kan. Makan tak ada, minum tak ada, anak dia sakit, dia bagi tahu kita, dan kita cek memang betul. Kadang-kadang kita terpaksa duk pergi cari. Saya kadang ada sahabat baru ni sakit. Saya kata, Syekh, antara benda boleh sembuh penyakit ni, kita sedekah. Bila sedekah Allah sayang kita. Bila kita sedekah, doa kita mustajab. Ada satu hamba Allah, saya ingat A'id Qarni cerita. Dia cerita satu orang, dia sakit. Bapak dia sakit, bapak dia pergi kedai. Ada orang beli arak, orang beli daging. Beli daging. Lepas tu perempuan ni main beli suku kilo. Dia kata beli sikit lah. Dia kata aku anak ramai, duit tak ada. Bapak dia orang nak duit. Bapak dia kata macam ni, ambil 2 kilo, saya bayar. Perempuan ni pun ambil 2 kilo. Dia kata kat toki kedai dia ni susah perempuan ni. Bila-bila dia mai, dia perlukan daging, bagi kat dia, aku bayar. Dia cerita dia, bapak dia balik, bapak dia sakit teruk. So, kebetulan hari tu dia keluar. Balik muka 2-3 hari ceria.
Kemudian sembuh. Dia kata, bapak dia kata, barangkali kena aku sedekah perempuan dah. Dia doa kat kita. Allah suka. Allah bagi sihat kita ni pun kadang-kadang Masya Allah. Tuan-tuan, berapa banyak harga sihat ni? Cuba sakit, jenuh nak pergi bayar. Pergi masuk hospital, Allah, puluh ribu dah. Berapa banyak harga Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang Allah bawa sebahagian kebaikan main kat kita. Dia offer kita supaya kita buat kebaikan tu. Kita kadang-kadang dah main lah, tak apalah, lain kali ada masa aku buat. Lain kali tu mungkin tak main lah. Kita kadang-kadang nak cari orang pakai miskin susah. Satu hari pakai miskin sungguh main kat kita. Kita tak bagi ke dia. Umar kata apa? Hal anti ila khairin saqallahu ilaihi. Nakkah engkau kepada satu kebaikan yang Tuhan bawa mai kat kau? Bukan kata kita duk pergi cari sengah. Kalau kita pergi cari kan, cari kat mana orang susah nak bagi. Kadang-kadang orang susah tu mai, kita kena pergi kampung depa tu. Ada satu hamba Allah, dia tak apa banyak duit, tapi tetamu ramai, suka mai rumah dia. Bila tamu mai rumah dia selalu minum. Kadang-kadang isteri dia kata, hai, banyak tiap hari nak kena belajar tamu. Dia kata bagus lah, Allah Ta'ala mudahkan kita. Allah suruh orang ambil rezeki dia kat kita. Kalau dia suruh kita pergi hantar, kan susah, kan? Jadi kata Allah Ta'ala bagi. Umar kata kat isteri dah, hal anti ila khairin saqallahu ilaihi. Isteri dia pun pi bawa tolong bagi lahir. Jadi bidan lah, lahir budak. Bila budak ni keluar, dia kata, ya Amirul Mu'minin, lahir dah budak ni. Suami dia duduk di luar, kau Amirul Mu'minin ni dah. Minta maaf lah Amirul Mu'minin, saya tak tahu. Umar dah tak apa, dah baik dah. Kata, kalau kau tak kenal aku ambil tindakan. Dulu tak ada orang jadi pemimpin, poster pun tak ada. Umar bin Khattab dia berjalan di Madinah. Dan bila dia berjalan, Umar tuan-tuan dia perintah lama 10 tahun. Osman dia perintah 12 tahun. Abu Bakar 2 tahun dia. Bila dia berjalan, satu hari dia dengar satu orang perempuan dialog yang tuan-tuan selalu dengar. Umar keluarkan arahan. Dulu biasa kadang-kadang orang campur susu dengan air. Umar keluarkan arahan, tak boleh siapa-siapa penjual susu campur susu dengan air. Jadi masa Umar berjalan dengan Aslam, orang iring dah, dia dengar satu orang perempuan kata ke anak dia, kau campur susu tu dengan air. Anak perempuan dia kata, wahai ibu, tak dengarkan arahan Amirul Mukminin, jangan campur susu dengan air. Dia kata, Amirul Mukminin, arah tu masa tu bukan dia tengok kalau kita campur pun. Perempuan ni kata satu perkataan, Umar dengar. Dia kata, ma kuntu liuti'uhu fil mala' wa a'sihi fil khala. Maksudnya aku bukan satu orang, wahai ibu, untuk taat kepada Amirul Mukminin di khalayak ramai, obey him in public and disobey him in private. Taat kepada dia di khalayak ramai dan derhaka kepada dia semasa bersendirian. Aku tak apa. Umar kata, Umar jatuh hati berkenan. Umar kata kat Aslam, Aslam, tanda pintu rumah dia ni. Balik mai, Umar suruh Aslam pergi tengok perempuan ni siapa dia. Tengok dia ada suami ke tak. Pergi tengok, rupanya perempuan ni budak perempuan, gadis, tak ada suami. Ada mak dia duduk dengan mak dia. Umar panggil anak-anak dia semua. Umar kata, hamba mau nak menikah, kahwin. Abdullah bin Umar kata, aku tak mau apa dah semua. Umar kata, ikut aku sendiri nak kahwin. Aku tak payah lah, tak payah lah. Anak Umar, salah seorang anak Umar, nama dia Asim. Anak Umar, Asim kata, aku nak kahwin. Aku tak ada isteri, kahwin aku.
Jadi Umar kahwinkan Asim dengan perempuan ni. Perempuan ni kahwin. Daripada perempuan ni lahirnya anak, iaitu Ummu Asim. Ummu Asim dia Asim, Ummu Asim, lahir anak, cucu Sayyidina Umar. Cucu Sayyidina Umar ni berkahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan bin Al-As, bin Hakam bin Al-As, bin Abil As. Al-Aziz bin Abdul Aziz Marwan ni satu orang yang di kalangan Bani Umayyah, dia orang baik. Hasil perkahwinan dengan cucu, bukan dengan lihat. Asim tadi dia kahwin dengan perempuan kes susu tu, dia dapat anak. Anak tu lah pergi kahwin dengan Abdul Aziz. Daripada perkahwinan cucu tu dengan Abdul Aziz tu lahirnya anak namanya Omar. Tu Omar bin Abdul Aziz. Ada kaitan hubungan. Bila Omar bin Abdul Aziz naik memerintah, saya cerita serabut ni sebab apa? Siang mai tadi bukan tahu apa tajuk, apa sebut. Hak mana tu kita sebut, saya cerita. Bila dia Omar, panjang cerita dia. Omar bin Abdul Aziz ni dia patutnya tak jadi khalifah. Bukan giliran dia. Dia pernah jadi gubernur di Madinah. Masa dia jadi gubernur di Madinah, terkenal dengan pakaian hebat, wangi, dan bagi hadiah banyak kepada tukang syair. Macam gubernur-gubernur lain. Dia soleh, alim, faqih. Tetapi cerita dia zuhud ni bila dia jadi khalifah. Masa duduk kat Madinah, dia macam lain lah, macam khalifah, gubernur-gubernur lain. Sehingga syuara kadang-kadang mai, ahli-ahli syair mai, dia janjikan dia kerana dengan 1-2 rangkap syair dapat hadiah yang hebat. Tapi dia soleh, terkenal sebagai orang baik. Semasa zaman Sulaiman bin Abdul Malik khalifah, dia suka ke Umar bin Aziz, sepupu dia ni. Dia ni sepupu Sulaiman bin Abdul Malik, anak Abdul Malik. Patutnya Abdul Malik ni, dia mesti Hisham, banyak lagi anak-anak. Patut mereka ni akan jadi khalifah, bukan Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dia menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Tentu kena ingat, Fatimah binti Abdul Malik, isteri Umar bin Abdul Aziz. Bapa dia Abdul Malik bin Marwan tu khalifah dah. Lepas Abdul Malik bin Marwan, mari Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi pak dia khalifah, isteri dia, isteri Umar bin Abdul Aziz tu pak khalifah, abang pun khalifah, suami dia pun jadi khalifah. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz terkenal, salah satu kata-kata dia, perkataan tawaqah. Saya punya Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, dia suka perkataan tu. Dia kata, Umar kata, inna li nafsan tawaqah, kullama haqqat syai'an taqat ma ba'daha. Aku ini ada jiwa tawaqah. Tawaqah ni cita-cita nak lebih. Setiap kali aku dapat capai sesuatu, aku ingin benda yang lebih pada tu. Aku mula-mula taqat nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik. Aku teringin mula-mula dekat Fatimah bin Abdul Malik. Tuhan bagi aku kahwin dengan dia. Kemudian aku rasa terfikir tentang jawatan sebagai gubernur, amir, imarah. Dia jadi gubernur Madinah. Kemudian aku teringat tentang khalifah. Allah takdir aku jadi khalifah. Sekarang aku teringat nak jadi ahli syurga. Ini perkataan yang Umar bin Abdul Aziz kata kepada dia punya pegawai dah, setiausaha politik dah. Setiausaha politik dia Rajab bin Haywah. Rajab bin Haywah the best sekpol dalam sejarah Bani Umayyah. Ni kadang-kadang setiap usaha politik dia duduk bantai kat atas. Setiap usaha politik Rajab bin Haywah, Rajab bin Haywah, nama dia terkenal. Dia pernah menangis. Umar bin Aziz
Kata suruh dia pergi beli baju. Pergi beli baju, buat balik mai 50 dirham. Dia kata, ish, 5 dirham. Dia beli 5 dirham. Ish, dia kata, mahal, bagus cantik baju tu, mahal. Umar bin Aziz kata. Masa tu Umar bin Aziz khalifah. Raja bin Haywah, air mata bercucuran. Umar tanya, wa ma yubkika ya Raja? Pasal apa kau menangis wahai Raja? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku teringat dulu masa kau jadi gubernur kat Madinah, aku beli baju 500. Kau kata bagus murah. Hari ni kau jadi khalifah, aku bagi 5 dirham, kau kata mahal. Umar bin Aziz kata, wahai Raja, aku ada jiwa tawaqah. Setiap kali aku capai sesuatu, aku nak yang lebih. Aku dah jadi khalifah, aku harap aku dapat jadi ahli syurga. Sebab tu aku kata mahal. Umar bin Abdul Aziz, saya nak pendekkan cerita dah, dia jadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik lantik dah. Itu pun kontroversi. Sulaiman bin Malik terpaksa buat surat wasiat lantik dah. Pergi ke masjid, diorang baca, rakyat duk tunggu siapa dia ganti Sulaiman bin Abdul Malik. Semua orang kena taat kepada nama yang ada dalam surat ni. Dia tak buka siapa yang tak taat dikira menderhaka khalifah. Mula-mula anak-anak Abdul Malik semua tak berani ikut nama dia yang tercalon. Masing-masing duk ingat aku, adik aku, abang aku kan. Buka-buka Umar bin Abdul Aziz, ada yang bantah. Dia kata bantah hukum. Tadi dah janji taat. Umar bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah. Dan ucapan dia yang pertama, dia kata, ayuhan nas wulitu hadzal am min ghairi min ghairi talabatin minni wala masyuratin lil muslimin. Wahai orang manusia, aku dilantik jawatan ni, aku pun tak minta dan kemudian tak dimesyuarat dengan apa pun. Dengan ini aku mengisytiharkan, aku cabut semua tanggungjawab taat bai'ah yang ada pada tengkuk hampa semua. Ambillah balik jawatan ni ke hampa wahai rakyat jelata. Fakhtaru li anfusikum ma syi'tum. Pilihlah siapa yang hampa mau di kalangan khalifah. Tu hari pertama dia naik. Satu semua masjid Bani Umayyah bising. Kami mau engkau wahai Umar bin Abdul Aziz. Baru dia lantik balik. Lepas takut semua. Hari orang istihad dia naik jadi khalifah, ketak dia nak naik tak mampu. Nak naik atas mimbar tak mampu. Nak berucap. Amanah besar. Kalau tidak syuk kan, orang dukung lagi naik kota. Menang. Kita menang. Betapa salehnya orang zaman tu. Walaupun zaman tu Bani Umayyah bukan semua saleh, tapi Umar bin Aziz betapa saleh Umar bin Aziz. Lepas tu dia pun urusan jenazah khalifah. Balik duduk rehat. Umar bin Aziz ni ada anak dia nama Abdul Malik. Anak dia nama macam pak mentua dia, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Anak dia Abdul Malik ni anak yang saleh. Dia balik, dia duduk rehat. Dia kata, kau buat apa wahai ayahku? Anak dia tanya. Dia kata, aku rehat wahai anakku, letih uruskan pak saudara yang mati ni. Dia kata, apa kau nak jawab dengan rehat engkau ni di hadapan Allah dalam keadaan rakyat yang susah, yang akan menuntut segala hak-hak mereka? Umar bin Abdul Aziz kata, dia terkejut bila dengar tu. Engkau tak ada masa rehat wahai ayah. Terus dia keluar untuk berkhidmat. Hari pertama semua orang besar nak jumpa, Umar bin Aziz tak keluar. Dan dia menangis. Orang besar semua tanya, ayah kau mana wahai Abdul Malik? Dia kata, ayahku sejak dilantik menjadi khalifah, dia sentiasa menangis, mengenangkan tanggungjawabnya, pentadbiran dan rakyatnya, dan dia bimbang dia tidak dapat jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Tu hari-hari awal Umar dilantik. Umar bin Abdul Aziz merintah 2 tahun lebih ya, tapi meninggalkan sejarah yang sangat gemilang. Allah Ta'ala alam. Kalau nak cerita, banyak yang nak cerita. Tuan-tuan tanya orang pula, saya sebenarnya semua tak berhenti. Ada soalan? Esok saya nak kena bawa Kuala Lumpur, ada forum kau. Ada soalan kan? Tak maaf saya cakap tak balak. Itu pun boleh lah. Ya. Tadi kan ada 2 kriteria Qawiyul Amin kan untuk memilih pemimpin. Tapi kalau dia ada pertembungan Qawiyul Amin tapi macam konteks Malaysia, dia mewakili satu jemaah yang tak kuat kan sejauh ni. Pertembungan antara jemaah dengan individu tu macam mana pilihan? Qawiyul Amin kepada diri dia, dia berkemampuan. Kita tak tanya tentang jamaah dia. Walaupun Ibn Khaldun mempunyai satu pandangan tentang Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin hendak dilantik di kalangan Quraisy. Ibn Khaldun menyatakan sebab Nabi kata lantik pemimpin di kalangan Quraisy, sebab Quraisy itu mempunyai grassroots yang kuat di kalangan masyarakat Arab, dan Quraisy itu mempunyai skill politik yang kuat. Bukan kerana dia Quraisy. Mengambil falsafah Ibn Khaldun bererti kalau kita nak lantik satu orang, kita kena pastikan juga di samping dia berkemampuan tu, termasuk dalam berkemampuan tu support untuk dia tu kuat. Kalau kita lantik satu orang, dia pandai semua tapi orang tak suka, tak boleh. Dia tu pandai tapi orang tak suka. Bila orang tak suka, rakyat tak tolong. Bila rakyat tak tolong, kerja tak jalan. Macam mana idea dia pun tak boleh jalan. Jadi politik bukan macam semayang. Semayang untuk Tuhan tentu dah. Kita nak semayang insya Allah 4 rakaat, nak rokok berapa kali, sujud berapa kali. Politik Tuhan tak tentukan. Politik dia serah pada kita macam mana kita nak pastikan kita buat satu tindakan yang baik untuk masyarakat, manusia dan negara. Dia tak pernah kata nak kena ada parlimen 200 orang ahli ke 300. Dia tak kata. Macam mana nak bagi jadi adil saja. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, di mana ada keadilan, di situlah politik Islam. Sekalipun tak ada dalil, tak disebut dalam Quran dan Sunnah. Tapi kalau adil, yang tu adalah Islam. So dalam politik kena bagi adil. Kalau mai orang pegang serban besar ke jubah labuh pun dia tak boleh adil dengan satu orang biasa je pakai, tapi dia bagi adil, kita lantik adil. Kita tak tengok pada pakaian dia. Pakaian boleh beli, jubah boleh tempah, tetapi kemampuan mentadbir penting. Jadi kita kena penting kemampuan. Ada soalan? Tak maaf tuan, saya rasa semua. Ada soalan? Saya tengok kesian kat orang perempuan tanya. Saya ingat kalau orang perempuan boleh tanya bagus. Orang perempuan kan minat kat politik-politik ni. Mungkin mereka ada soalan lain. Saya ingat elok mereka tanya soalan lain. Ada soalan lain tak apa? Orang Arab kata apa? Ajazat al-ummahat mana ambil soalan. Ajazat ummahat an yalidna mislahum. Bila dia cerita tentang tokoh-tokoh, ibu-ibu dah tak mampu lahirkan tokoh-tokoh macam dulu. Setelah naik Sayyidina Ali, beliau terus menggugurkan keturunan pemerintah Umawi, termasuk Muawiyah. Di sini timbul persoalan, kenapa digugurkan? Ini satu persoalan yang
ada pro and kontra tentang tindakan Ali bin Abi Talib. Bagus soalan ni, katanya soalan ni kawan yang tulis ni dia baca sejarah. Ali satu orang pemerintah yang bagus, tetapi beberapa orang sahabat tidak bersetuju dengan tindakan Ali memecat. Pertama, Ali itu sendiri dilantik dalam keadaan kontroversi sebab Osman mati dibunuh. Al-Afiqi bin Al-Aqi yang menjadi ketua pemberontak yang datang ke Madinah, yang disupport oleh Abdullah bin Sabah dan seumpamanya, walaupun Syiah cuba menafikan, tapi dalam buku Syiah sendiri seperti Rijalul Kishi disebut tentang kewujudan Abdullah bin Sabah. Ali mengambil beberapa tindakan. Ali bila naik, ada sahabat yang setuju, ada sahabat yang tak setuju. Antaranya kita tahu, antaranya antaranya Az-Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Mereka kata, bayya'naka ala an tuqima hududallah. Mereka kata kepada Ali, kami bai'ah dengan engkau dengan syarat engkau menunaikan hudud Allah. Maksud kau kena ambil tindakan bunuh pada pembunuh Uthman. Kemudian Ali buat beberapa tindakan drastik dalam keadaan dia tak dapat sokongan cukup lagi. Dia buat. Sedangkan sahabat besar pun ada yang masih lagi petikai. Bukan petikai dia layak jadi, tapi petikai isu Uthman. Dia ambil beberapa tindakan, antaranya dia pecat gubernur-gubernur Uthman yang keturunan Bani Umayyah. Tindakan dia ini tidak dipersetujui dan ada nasihat yang baik yang diberi pada dia. Antaranya nasihat yang diberikan oleh Mughirah bin Syu'bah, seperti yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Dan buku Tarikh At-Tabari antara buku besar yang ada riwayat sahih dan tak sahih dalam tu. Tapi yang penting dalam tu, Al-Mughirah bin Syu'bah dalam menasihati dia kata, wahai Amirul Mukminin Ali, aku berpendapat tak sesuai kau pecat mereka ni. Sepatutnya kau dapatkan ketaatan mereka dan rakyat mereka dulu. Tuan-tuan, saya buat satu contoh. Kita jadi gubernur di khalifah di pusat. Negeri-negeri ni tak setuju lagi. Pasal Ali jadi khalifah, depa timbul banyak persoalan tentang kenapa Uthman dibunuh. Sebahagiannya cuba kait dengan Ali dan seumpamanya. Bila Ali naik, dia pergi pecat pula orang yang pro Uthman. Lagilah salah sangka tu mai. Penduduk Syam solid di belakang Muawiyah. Orang Syam memang sokong Muawiyah. Pada zaman Muawiyah masih hidup dan Ali masih hidup, majoriti rakyat, secara kalau nak buat undian, majoriti rakyat lebih sokong Muawiyah daripada Ali. Pasal Muawiyah terkenal dengan skill pemerintahan, lunak dan seumpamanya. Mungkin ada benda kita tak setuju dengan dia, tapi dia sahabat Nabi. Tapi dia terkenal dengan pemerintahan yang cantik, sehingga Arab sebut sya'rul Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah kata dalam politik macam tarik rambut. Kalau orang tarik, kita lepas. Kalau orang lepas, kita tarik. Kita jangan bagi putih. Sebab tu ada sya'ar Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah dia pecat Muawiyah. Dia pecat Amr bin As. Dia pecat ramai. Bila dia pecat, wilayah-wilayah tu tak mau taat kat Ali. Oh, pecat gubernur kami ya. Kita tak mau taat kat khalifah. Susahlah, kan? Nak pecat Taib Mahmud pun payah. Kita tak tahu pecat. Dia wilayah besar kan, Sarawak, yang besar. Siapa nak berani tebang balak, tebang apa ikut dia. Okey. Bila Ali pecat, wilayah-wilayah ni semua tak taat. Mughirah kata jangan pecat sehingga mereka taat pada kau. Setelah mereka jadi sekejap, kau tengok rakyat semua faham kau, baru kau tukar. Ali naik-naik tukar mereka. Tu berlaku perang. Ali rasa dengan tindakan dia tu nak meredakan kontroversi. Tujuannya, ramai orang petikai sebahagian gubernur-gubernur ni, dia kata ni adik-beradik Uthman, kroni. Tapi sebenarnya bukan kroni. Yang mana orang yang Uthman lantik tu,
Bukan Osman yang mula lantik. Mereka tu dilantik sejak zaman Umar lagi. Osman ni main sambung kontrak dia. Ini pun orang yang baca sejarah kena betul-betul. Banyak tomahan pada Osman tak betul. Sebagian buku berpengaruh dengan Syiah, dan Syiah masuk ke Malaysia. Hal lain tu tak apa cerdik kan. Syiah ni rajin baca sikit. Kan tahu dah Osman buat begini-begini. Itulah aku dah ingat. Itulah faham baru baca kemarin dulu. So ilmu sejarah kita tak mendalam. Ini satu ilmu yang perlukan. Memahami teks kritis tentang sahih dan tak sahih riwayat, dan memahami konteks yang berlaku, keadaan masa itu. Ada soalan? Benar. Bagilah pasal ubat nak habis. Ubat nak habis dia rasa. Ada soalan? Saya dengan Twitter Dr. 3 hari lepas tentang sebuah negara akan menghadapi masalah kalau politik hujah tu berlegar dalam tolong. Politik lucah. Kita tak tahulah orang buat ke tak buat. Wallahu ta'ala alam. Saya bukan nak cakap benda tu. Tapi agama ni tuan-tuan. Agama ni asasnya kita taklah politik sebelah. Tuan-tuan, tak ada parti politik yang kita boleh percaya. Mereka bukan Nabi buat parti ni. Temberang ni semua pihak temberang. Setakat nak kena ni semua pihak kena. Cuma sikit dengan banyak. Kok kata orang kata parti saya ni dekat-dekat dengan macam Sayyidina Umar, jangan dah haram. Jangan dah haram. Jangan percayalah parti-parti ni orang buat ya. Setakat kita nak sokong sikit-sikit tu, bolehlah kot elok sikitlah kot pada orang lain kalau kita rasa kot parti kita elok. Dan kita kena tahu hak duduk atas parti tu kita kenal. Sebahagian orang bawah ni dia tak kenal. Kalau kita kenal betul-betul, kita tahulah keserabutan dia kan. Tapi tak apalah. Dalam politik persaingan baguslah bersaing. Cuma saya nak sebut agama ni dia tak suka kita dedah aib peribadi. Dosa ni ada dua. Satu, dosa yang membabitkan jenayah kepada orang ramai, yang orang ramai bahaya. Hak ni kita kena bagi tahu orang ramai lah. Perompak kita kena bagi tahu, tak boleh perompak mai ikut satu kalau taman tu kita nampak nak bagi tahu kat jiran sebelah pun takut mengumpat depa nak merompak pula, tak boleh lah buat macam tu. Tu dia. Perompak hak ni dia ancam orang ramai. Kaki curi duit masjid. Dia ni 5 masjid dah pergi jadi EJK, dia capu cerah-cerah tabung masjid. Mai tempat kita masjid tu kita tahu. Kita kena habaq lah. Ni dia ni sebenarnya curi duit dulu masjid kami. Tapi kena betul lah, jangan tuduh. Kita tak boleh kata biar dia curi dulu lah, habaq mumpat pula. Tak boleh macam tu. Termasuklah bila orang tu rasuah, curi duit negara. Hak ni semua kita kena habaq dengan kadar dosa dia tu je lah. Tak payahlah kan dia ni memang kaki curi, pak dia dulu pun bukan elok sangat pangai. Tak payahlah, dia saja ada babit pak dia apa. Macam orang nak meminang, Nabi benarkan orang main nak minang. Nabi orang tanya, nak tanya fulan bin fulan, Nabi beritahu. Walaupun suntuh peribadi orang. Bila perempuan tanya Nabi, kata wa amma Muawiyah tu fasalu qul la malalah. Ada pun Muawiyah yang kau nak kahwin dengan dia tu miskin, dia tak ada. Nabi sebut negatif calon-calon tu, supaya jangan ada orang tanya. Orang tanya kita ni, nak tanya sikit. Anak saya ni duk kenal dengan satu budak ni. Kenal tak? Kenal. Macam mana boleh? Boleh kot, insyaAllah kot. Sebenarnya tak insyaAllah, memang teruk. Lepas tu kahwin-kahwin teruk lah. Kita kata ritual, kata okey. Aku malas nak mengumpat, dosa. Tak boleh, kita kena habaq. Ada mudarat dah. Kita kena habaq, mudarat dah. Sebab tapi dengan kadar dia lah. Kita kata dia tu Allah, dia tu nak minta maaf nak cerita. Dia ni kena hisap tu sikit. Pak dia pun teruk, pak dia dulu dia. Pak dia pasal apa pula? Dia tanya anak dia, pak dia tak payah umpat lah. Yang tu lajak. Sebab dia kata wadururatu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diambil dengan kadarnya. Kadarnya maksudnya
Kita ambil dengan kadar dia saja. Kita misalnya kalau sebut contoh, kita masuk lautan, kita tak ada, bukan masuk lautan, orang selalu kata masuk lautan tak ada makanan, makan khinzir. Weh, masuk lautan kan makan khinzir, bukan lautan makan pucuk kayu ke? Katakanlah kita tak ada makanan, tak kira lah, tinggal-tinggal ada khinzir, kita makan dengan kadar untuk selamatkan nyawa, makan untuk boleh hidup. Taklah kita kata inilah peluang nak makan khinzir, perlu buat masak pedas sikit, goreng, belacan, tiga ni kita sapu cukup-cukupnya, lain kali tak boleh dah. Tak, dia kata tuqaddar bi qadariha, diqadar, disukat dengan sukatannya. Okey, bila kita ada masalah, bila kita ada dua dosa. Tadi dosa awal, satu dosa peribadi. Dosa peribadi ni maksiat antara orang dengan Tuhan. Tak babi orang awam, dia yang ni agama tak mau kita dedah kat orang. Orang main kat Nabi, Ma'ish bin Malik main kat Nabi, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi kata, Nabi tak mau tengok dia tengok ke. Dia duk kata, dia ulang, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, wahai Rasulullah, aku zina, bersihkan aku. Nabi tak mau tengok. Nabi bagi isyarat supaya dia pi. Dia dah ulang tak? Sampai riwayat 3-4 kali dia ulang. Nabi kata fala'allaka ghamas wala'allaka qabbalt. Boleh jadi kau raba ya, Nabi kata. Boleh jadi kau cium ya. Nabi bagi excuse. Kita ada zina. Tangkap. Kita tak ada, orang tak mengaku, orang dalam tak mengaku, pergi tangkap. Ni mengaku, Nabi tak tangkap. Nabi bagi, Nabi kata bukan ke Arabah duk cium-cium ya. Dia kata tak, Rasulullah zina. Baru dia duk gesar Nabi, baru Nabi hukum dia. Dalam riwayat Muslim, orang mai kepada Nabi, Nabi duduk dengan Umar. Dia kata, ya Rasulullah, ala syutumratan fi aqsal Madinah fa'altu kulli syai'in illa zina. Wahai Rasulullah, aku berubat satu orang perempuan kat ujung bandar. Aku buat semua orang dia, tak berzina. Halil buat habis. Dia berhabak kat Nabi. Nabi diam. Umar bin Khattab kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Ni hadis dalam Sahih Muslim. Allah Ta'ala dah tutup aib kau, yang dah pergi buka ni buat apa? Tutup lah. Kawan ni pun dah tengok Nabi buat tak tahu dah. Dia block. Duk saat Nabi hantar orang panggil dia mai, Nabi baca firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi suruh dia solat. Nabi tak mau. Agama ni bukan duk buka aib orang. Agama ni, setengah orang kata, kalau kita tak buka lagi macam mana? Hak kalut apa? Hukum Tuhan ada, mahkamah Tuhan ada. Dia pula kalut. Setiap manusia batang hidup orang, termasuk saya cakap ni, semua orang ada aib belakang. Tuhan tak buka ya. Kalau Tuhan buka aib kita berjalan pun tak boleh. Semua orang ada aib kecil besar Kita dok perasan orang uduh Cuba kita fikir diri kita balik. Hak salah-salah hak kita buat. Kalau Tuhan buka benda hak ada yang tersirat dan tersurat dalam hati kita, banyak benda tak elok. Mungkin bini orang lalu kita kata, kenal bini dia tu. Mungkin. Tapi Allah Ta'ala tutup aib kita. Tuhan sayang, sebab tu Tuhan Ghafur. Tuhan tutup aib kita. Agama tak suka aib orang dicari. Satu hari Umar bin Khattab dalam Muwatta' Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik, sebut Umar bin Khattab jalan kat Madinah, pergi dengar satu rumah bising. Umar jalan dengan Abdul Rahman bin Auf, katanya, atadrina baita man hada? Entah rumah siapa? Ni dia rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ni rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Aku ingat innahum syurab, depa duk minum arak dalam. Pintu tutup, dengar suara lah, tak tahu lah minum bagak Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, Umar tanya, macam mana kita nak buat? Apa pendapat tu? Abdul Rahman bin Auf kata,
ara qad ataina ma nahallahu an. Aku rasa kita telah mendatangi apa yang Tuhan larang. Allah kata wala tajassasu dalam Quran, jangan mengintip. Kita dok main mengintip bahawa rumah dia. Padahal tu khalifah Umar bin balik. Baca Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali. Ada bab tentang hisbah. Antara benda hak nak kita syarat nak dedah mungkar, ayakunal munkaru zahiran. Mungkar itu hendaklah zahir. Benda yang tersembunyi kita tak cari. Kita agama ni bukan boleh. Ni aku nak tanya, hang dah buat maksiat dah hari ni? Tak boleh. Ada mana mangkuk, mana pi cadang supaya siapa yang tak buat dosa pi sumpah dalam masjid. Agama bukan macam tu. Suruh hang pula sumpah, hang ada tak buat dosa apa-apa? Hang ada tak masa tu duk pi mengorak perempuan, hang sumpah tak? Kalau main sumpah tu, sebab tu Omar pecat satu orang tentera dia, pegawai tentera dia, apabila dia panggil tentera biasa tanya, apa dosa hang? Cerita apa dosa hang? Omar pecat dia. Itu tatabu auratin nas. Orang politik parti pada orang panggil macam ni ya, sama lah. Boleh dan kat kawan ni buat keluar video kau ni, boleh dan kat kawan ni buat keluar video kau ni. Saya tak percaya ni panggil ni. Dua-dua kadang-kadang ada. Agama bukan mau benda ni. Ihya Ulumuddin disebut. Satu hari Omar masuk lorong rumah orang minum arak. Dia buat operasi, masuk kat bumbung. Dua-dua bumbung tamar gitu kan. Naik masuk ke bumbung. Kawan tu minum arak. Omar tangkap dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku buat satu dosa, minum arak, Tuhan larang. Tapi kau buat 3. Omar kata, apa 3? Tuhan kata, wala tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin dan kamu bagi salam. Hang tak minta izin dan hang tak bagi salam, masuk terus. Kemudian Tuhan kata, wadkhulul buyut lil abwabiha, masuk rumah daripada pintu, hang masuk ke bumbung. Kemudian Tuhan kata, wala tajassasu, jangan mengintip, hang duk mengintip aku. Umar tinggalkan dia. Sebab tu tuan-tuan baca buku Yusuf Qaradawi, dia kata maka tak boleh dalam Islam kita pasang video pergi pecahkan pintu rumah orang kerana nak cari orang buat maksiat. Agama tak benar. Kullu ummatin mu'afa, kata Nabi, illa al-mujahirun. Semua umatku Tuhan ampun, illa al-mujahirin, kecuali hak mana terang-terang buat maksiat. Orang yang buat maksiat dalam bilik dia, walaupun dia buat maksiat tu berdosa dengan Tuhan, tapi sekurang-kurangnya dia ada malu. Dia ada malu. Nabi kata semua orang umatku Tuhan ampun kecuali hak buat maksiat terang-terang. Dia terang-terang pergi tempat ramai dia buat. Dia kata aku saja nak tunjuk ke orang, hak ni dia memang gangster. Dalam negara yang tunggang terbalik, dia jadi macam mana? Orang hak buat maksiat terang-terang, picum dalam TV, dalam majalah, depa tu jadi selebriti. Tak ada pejabat agama yang pergi kacau depa. Hak mana duduk dalam bilik, hak tu orang pergi cari. Hak terang-terang buat tak kena. Hak terang-terang buat tu tentu dah rosakkan orang ramai. Pasal dia macam kempen pula. Yang duk sembunyi tu lah yang pergi cari. Sebelum dia nak buat operasi maksiat, dia lalu kot kedai. Macam-macam majalah teruk. Tentang agama tak tangkap pun. Tak pergi panggil mai kan, tak summon dia pun. Mai, nak kami nak tanya pasal apa yang duk berblok je ni. Dia tak tanya. Ni satu bilik ketuk. Tak. Nikah lagi? Tak. Nikah lagi, mana sekat nikah? Lupa bawa pula. Masuk 2 hari dalam. Kena adik-beradik pula kena mantak. Baru terlepas. Hotel rugi semalam. Tu kes yang Langkawi tu ni. Agama tak suruh yang tu. Oh, kita nak tahu kok ada orang buat maksiat. Kalau nak suruh macam tu, kita kena tahan semua kereta lalu. Tahan. Saya dah menikah tak? Tahan. Dia masuklah rumah orang. Nak cek ada arak tak? Macam tu. Benda yang dah sembunyi Tuhan tak cari.
Apatah lagi pi ambil benda sembunyi, pi buat bahan maksiat, bahan politik. Lagi teruk. Agama tak mau. Semua orang ni ada masalah dia, tapi agama suruh dia taubatkan Tuhan. Agama suruh dia. Bukan kita kata, melainkan dia tampil dengan terang, ataupun orang dakwa kata dia. Itu cerita lain. Kalau satu orang jadi pemimpin, semua gambar dia boleh diikut. Pasal apa kita kena nak gambar dia? Sebab dia jadi pemimpin, takut dia jadi pemimpin yang tak betul. Kalau macam tu, kita kena buat syarat. Siapa jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri, dia tidur hotel mana pun, kita kena pasang kamera supaya rakyat dapat tengok apa aktiviti dia, untuk mengelakkan daripada dia buat benda-benda tak elok. Boleh? Ini peribadi orang. Dan macam mana kalau satu orang pergi pasang benda tu, tiba-tiba kawan ni tidur dengan isteri dia. Isteri dia tak apa lah, tak apa-apa yang hang duk tengok. Orang tu pergi ambil tengok, pasal nak check, takut tidur dengan orang. Dan kemudian bubuh dalam YouTube. Kalau dia suami, takkan dia kata, hampa tengok tu bini aku. Takkan dia nak pergi habaq aurat bini dia kat orang. Dan hak tu memang aku, takkan dia nak pergi habaq kata dia kat orang. Dia kena diam ya. Dan ini bukan politik. Kita tak mau. Saya bukan berpihak sangat, tapi kita bukan mau hang boleh jadi pemimpin sebab hang pandai rondeh orang lain. Kita bukan mau yang tu. Kita mau hang boleh jadi pemimpin sebab otak hang bernas, hang ada pandangan, hang ada cara nak urus negara ni, hang perangai bagus, akhlak bagus, ada pula cara nak uruskan negara ni, idea yang bernas. Sebab tu kita pangkah hang. Bukan kita pangkah hang kerana hang boleh main kawasan kami, hang boleh main cerita. Saya nak cerita tuan-tuan keaipan calon seorang lagi. Itu bukan tanda hambang. Itu minah tepi jalan boleh buat. Itu mamat hak duduk kedai kopi, orang lain pergi kerja, dia tak pergi kerja, gebang satu kampung dia menang, dia boleh buat. Kita tak mau lantik orang macam tu jadi pemimpin. Kita nak lantik orang jadi idea jadi pemimpin. Semua calon-calon pembangkang ke kerajaan yang mana boleh mai kat kampung tuan-tuan, duk cerita aib orang, bukan pandai. Awak kalau mereka ni terkutu, adakah hang terbaik? Tapi yang terbaik ialah pemimpin yang datang. Tuan-tuan, jika saya menang, saya bercadang untuk buat ini dan ini. Saya mencadang, yang ni kita nak dengar. Duit dah banyak ni kita nak selamatkan, kita akan buat ni. Sekarang rugi banyak ni, yang tu kita nak dengar. Kalau dia main habaq tuan-tuan, calon yang seorang lagi saya tahu, dia punya masalah dengan perempuan. Yang tu tak payah pemimpin. Mat gebang tepi jalan boleh buat. Orang macam tu kalau main, jangan bangkah. Kalau kita pangkah pun, kalau bertuyak sebelah lagi jahat pun, pangkah salah seorang daripada setan. Cuma yang mana yang kurang setan daripada setan. Buat apa? Apa makna dah? Ini tak ada kualiti. Sebab tu kadang-kadang saya bukan, saya tak kisah kan, tapi saya kecewa dengan politik yang macam ni. Saya harap tuan-tuan semua berpolitik dengan cara yang bagus, pernas. InsyaAllah negara ni akan menghadapi benda yang lebih baik. Kita perlukan kebaikan pada masa depan. Tak ada parti yang boleh kata siapa pangkah dia bererti segala kebaikan dia dapat buat. Tak ada. Cuma dalam politik sekarang ni, saya ingat siapa yang lebih kurang bahaya dibandingkan yang satu lagi, yang tu ya. Tak ada parti. Kalau parti yang mahabak tuan-tuan, saya jika menang, saya akan buat Islam 100% dalam negara ni, pun bohong. Tuan-tuan percayalah. Keadaan negara ni banyak benda yang kita tak boleh buat. Yang 100% yang kau kata Islam tu pun belum tentu orang lain kata Islam. Tapi kalau saya kalau menang, saya akan berkhidmat untuk rakyat. Saya tak akan ambil duit duit rakyat secara zalim. Saya akan berikan hak rakyat, keadilan. Yang ni cukup. Tuan-tuan, negara orang Islam ni cakap nas Quran, pandai nak ceramah. Saya pun bukan mufti ya. Tapi negara barat bukan kita puji. Kadang-kadang dari segi telus, mereka mungkin lebih telus dari kita.
Queen Elizabeth. Dia kalau pakai baju muncullah suruh abang, baju dia banyak kali sangat salin, suruh abang akan tanya, baju tu siapa bayar? Cucu dia pergi masuk universiti, cucu dia tak mau duduk di asrama, nak duduk tempat lain, menyebabkan dia perbaiki satu tempat. Rakyat buat bantahan kerana dia telah gunakan wang rakyat. Dan suruh abang telus, boleh. Kita kanun kesesiaan apa masuk dalam, tak ada. Sekarang orang tak boleh tahu. Negara yang terbaik, semua orang kita kena bentangkan. Semua pemimpin kena isytiharkan harta dah. Menteri kena isytihar harta, Perdana Menteri kena isytihar harta, raja-raja kena isytiharkan harta. Macam mana mereka boleh gaya pada kita? Kita boleh heran. Orang kampung pukul 6 pagi pergi muntah-muntah dah. Mereka pukul 10 baru bangkit tapi gaya. Mesti kita nak tahu. Kita bukan kata tak semestinya, mesti orang nak tahu. Bukan kata rakyat mesti penyegan dengan dia bantak gaya. Kenapa tanah fulan boleh dapat, kita nak tahu. Dan tuan-tuan tahu negeri yang diperintah. Sekarang ada negeri pembangkang perintah, maksud negeri kerajaan perintah. Dan kita boleh bandingkan lah. Hak pembangkang pun bukanlah kata baik 100%, yang kerajaan pun bukan kata buruk 100%, tapi kita boleh bandingkanlah antara yang baik dan buruk dalam berbagai aspek. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Agama minta, akhirnya agama minta, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Berikan khabar gembira pada hamba-Ku, kata Allah, yang mendengar perkataan-perkataan dan yang ikut yang terbaik. Banyaklah perkataan yang kita kena dengar. Duka cita dalam politik Malaysia ni, banyak perkataan kita tak boleh dengar. Makcik-makcik belakang tu mungkin ada yang aktif, ada Facebook, ada apa, okey lah kan. Tapi yang sekarang kalau tak main internet, dia tak ada apa, dia dengar TV je lah. Jadi saya tak apa, siapa pun nak kempen boleh, tapi bagi semua orang dapat peluang lah. Kita tak tentu lagi nak pangkah mana, tapi bagilah orang lain dengar. Bagi dia ni cakap semua, hang je cakap, orang lain tak cakap, macam mana? Semua satu pihak je kata, semua tak kena. Kalau sekiranya orang lain merintah negeri ni, maka Jepun akan main balik. Macam mana? Makcik tu Felda takut kat Jepun. Dia tak tahu budak-budak kita ni macam-macam kartun Jepun di seronok lah. Doraemon lah apa, dia mau Jepun tu. Kalau lah merintah balik, nanti siam makan besok. Janganlah sampai tu. Makanan nanti tak ada. Makcik sampai tak tahu tu. Kan marah makcik tu, kesian kat dia. Bagilah semua cakap. Pihak kerajaan cakap. Sebenarnya kan ada kerajaan lah, caretaker government lah. Kerajaan ni cakap, pembangkang pun cakap. Tak apalah, rakyat nak pilih mana-mana ikut dah. Tapi semua orang boleh cakap lah. Orang kita pun kata, dia ni merepek, dia ni bagus, tak apa lah. Ni kita tak dengar satu lagi. Dengar semua dia, semua jahat. Tak tahulah jahat semua ke tak. Laut hilang, pembangkang curi. Tak tahu betul ke kan. Jambatan roboh, pembangkang bom. Pembangkang banyak pula kerja dia apa. Mungkin makcik percaya kan. Saya pun tak kata pembangkang Malaysia ni kualiti sangat. Kalau tanya saya tak kata pembangkang Malaysia ni bagus. Tak bagus sangat lah, tuan-tuan punya pendapat pun taklah bagus sangat. Tapi sampai tak boleh bernyawa ni, kita kadang-kadang orang mai ke masjid kan, dia katalah curi kasut orang mai sembahyang, kita keluar masjid, kita pukul sampai pecah kepala. Kita pun marah, kata setakat curi kasut pecah kepala orang pukul. Pada-pada lah. Boleh kita tak nak marah kat dia, kita marah kat kawan yang pukul tu. Betul tak? Tu terah curi kasut masjid. Macam tu lah. Belasah orang sampai orang tak boleh menampak ni. Bagilah peluang sikit kawan tu cakap sepatah. Kawan tu habang kata, kami nak buat hal ni, nak dengar juga kita. Tuan-tuan nak muda-muda ni, mungkinlah kita pergi ke macam-macam web, kita dengar blog. Makcik-makcik kesian. Kan? Tak apalah dia nak. Kerana agama kita dengar semua. Kita tak boleh nak dengar semua. Lepas kita dengar, saya buat keputusan, saya pangkah BN.
Okey lah. Lepas saya dengar kita buat keputusan, ini nak pangkat Pakatan Rakyat, tak apalah. Yang penting dengar semua dulu. Dengar semua. Pasal agama kata dengar dulu baru buat keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.